Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau berimbun si pohon ceri, berbuah lebat boleh dicicah. Nafisah binti Muhammad Nur nama diberi, murid tahun 5 SK Muzaffar Shah. Nadi ilmu amalan membaca, nilam pencetus minda bestari. Amalan membaca, amalan mulia, mari semua saudara-saudari. Di sekolah, saya aktif dalam bidang kebudayaan. Saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan zapin peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Alhamdulillah, kumpulan zapin yang diberi nama Sangga Muzaffar telah beberapa kali merangkul kejayaan di peringkat negeri. Saya juga aktif sebagai setiausaha di Persatuan Puteri Tunas di sekolah. Saya telah mendapat tempat pertama pertandingan bercerita anjuran Persatuan Pandu Puteri peringkat daerah. Saya memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber sejak tahun 2020. Di sekolah agama, saya telah menyertai pertandingan had dan telah menjadi penolong ketua darjah. Dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman, "Iqra", yang bermaksud bacalah olehmu. Sudah terang lagi bersuluh orang yang ingin berjaya perlu mengamalkan budaya membaca sejak kecil. Cendekiawan pula menyebut membaca membuka minda, membaca menyingkap dunia. Untuk bicara buku, saya memilih novel Putera Gunung Tahan. Novel ini merupakan karya oleh Pak Sako atau Ishak Haji Muhammad. Beliau merupakan sastrawan negara. Buku ini sangat menarik pada pandangan saya. Jom hayati buku ini. Tuan William dan rakannya Robert telah sampai ke tanah Melayu. Robert yang cinta akan alam semula jadi ingin mengambil gambar di sekitar air terjun. Tiba-tiba Robert hilang. Tanpa pengetahuan William, Robert tersesat ke perkampungan orang asli. Dia dilantik sebagai batin putih dalam satu acara ringkas. Robert dan William mempunyai niat jahat. Mereka mahu menakluki tanah Melayu. Dalam pengembaraannya, Robert yang tersesat ke perkampungan orang asli berjumpa dengan seorang perempuan tua berketurunan Melayu. Dia merasa hairan kerana bagaimana perempuan tua ini boleh berada di perkampungan orang asli. Mengikut cerita perempuan tua tersebut, sewaktu penjajah menyerang tanah Melayu, dia sedang sarat mengandung. Suaminya menjadi mangsa perang. Malangnya, tiada seorang pun penduduk kampung yang ingin membantu ketika dia sakit hendak melahirkan. Dia pun lari ke dalam hutan dan bertemu dengan sekumpulan orang asli. Merekalah yang membantu perempuan itu sehingga selamat melahirkan puteranya. Sejak daripada itu, bermulalah kisah tinggal di perkampungan orang asli. Robert yang mempunyai niat jahat ingin meminta kulit harimau putih kepunyaan wanita tua tersebut. Dia ingin bangsanya mengiktirafkannya dan percaya bahawa dia telah berjaya menakluki tanah Melayu. Namun, perempuan tua itu ialah seorang yang bijak. Dia tidak mengizinkan Robert untuk mengambil kulit harimau putih tersebut. Robert juga cuba memesongkan akidah wanita itu. Dia ingin penduduk kampung belajar mengenai agama Kristian. Wanita tua bertambah marah kepada Robert. Dalam diam, wanita itu bertemu dengan Tok Batin. Dia ingin cenuai Robert yang biadab itu. "Kalau aku tidak kau tolong, redalah aku menjadi polong. Menjerit, menangis serta melulung. Sudah begitu aku punya untung. Halus teratur jambangan cempaka, di tepi jejawi molek kediri. Takkan luntur semangat merdeka, di julang pertiwi sentosa abadi." Pengajaran daripada cerita ini ialah, pertama, kita mesti mempertahankan tanah air yang tercinta. Yang kedua, kita tidak boleh menilai orang dari segi luaran sahaja. Kita perlu kerana semua orang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang ketiga, budi bahasa amalan mulia. Untuk bahagian ketiga, saya memilih soalan kelima. Kesan penggunaan gadget.
Sejak kebelakangan ini, masalah seperti kemurungan dan keresahan adalah masalah kesihatan yang rumit. Genetik, persekitaran, trauma masa lalu dan masalah buli boleh memainkan peranan. Namun, satu perkara yang pasti, statistik menunjukkan bahawa ada perkaitan di antara telefon bimbit dengan masalah psikologi remaja. Penggunaan gadget yang berlebihan bukan sahaja memberi kesan kepada terpinggirnya permainan tradisional seperti congkak, batu seremban, layang-layang dan sebagainya, malah memberikan kesan negatif yang lain. Antaranya adalah terpinggirnya permainan tradisional merupakan salah satu penggunaan gadget yang melampau. Kanak-kanak tidak lagi mengenali permainan tradisional untuk mengisi masa senggang. Masa bermain bersama rakan pun semakin berkurangan. Kesannya, permainan tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia semakin dilupakan. Penggunaan gadget yang berlebihan juga mengakibatkan satu, masalah kekurangan tidur. Mengikut kajian, hampir 80% remaja tidur dengan telefon bimbit di sisi dan menggunakannya sebagai jam loceng. Hal sesetengah pakar tidur memberi amaran bahawa waktu tidur remaja boleh terganggu daripada lampu di skrin telefon dan menghalang daripada mencapai tidur nyenyak. Penggunaan gadget yang berlebihan juga menyebabkan 45% remaja mendapat tidur kurang daripada 8 jam yang mereka perlukan. Kekurangan tidur memberi kesan psikologi kepada remaja termasuklah mudah marah, kemahiran sosial terjejas dan memori lemah yang mengakibatkan prestasi pencapaian akademik mereka terjejas. Mereka juga akan mendapat penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penambahan berat badan dan kemurungan. Yang kedua, kemurungan Facebook. Kemurungan Facebook merujuk kepada fenomena akibat menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial. Namun, remaja dan orang dewasa yang normal pun berisiko mengalami masalah mood dan kepuasan hidup jika menghabiskan masa di media sosial. Yang ketiga, sindrom swafoto gadget. Sebuah kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat, hampir 91% remaja mempamerkan gambar